Segera tinggalkan kawasan perkuburan. Bila tengok keadaan dah jadi huru-hara, Datuk TJ suruh Pak Imam kepalkan tanah sebesar penumbuk dan bagi pada dia. Dari tanah asalmu kepada tanah juga kamu dikembalikan. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat atasi kuasa Allah. Tiada siapa yang berhak atas roh ini melainkan Allah. Disebabkan mayat yang terapung tu dekat dengan Datuk TJ, dia terus letakkan tanah yang dah dikepal tu atas pusat si mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 194 dan 195, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Bila bersendirian, macam-macam yang Datuk TJ fikir. Kenapa dia bersuamikan Syam yang boleh dijadikan anak? Mungkin ada tujuan tertentu. Mungkin dia nak dirinya sentiasa kelihatan muda. Sebab itulah dia menikah dengan Syam. Biasanya wanita yang nak kulit wajahnya tak mengecut, dia akan menikah dengan anak-anak muda yang berusia antara 20 hingga 25 tahun. Paling kurang 30 orang dia kena kahwin. Lepas berjaya dapat anak muda dalam jumlah yang ditetapkan, wanita tu akan mandi air halia pada tengah malam selama 3 bulan dan makan jenis-jenis pucuk tertentu. Selama 3 bulan juga tak boleh makan nasi kecuali buah-buahan, terutama sekali pisang, betik, timun, asalkan jangan makan buah yang terlalu masam atau terlalu manis. Si mati amalkan ilmu ni ke? Sebelum Syam, entah berapa ramai anak muda jadi suaminya. Kemana dia bawa duit yang begitu banyak? Mungkin duit tu dia guna pengaruhi anak-anak muda supaya tertarik padanya sekaligus jadi suaminya. Kenapa wajahnya begitu menakutkan lepas meninggal? Semua persoalan tu berlega-lega dalam kepala Datuk TJ. Kemudian Pak Imam aturkan dekat mana nak letak jenazah dan dekat mana jemaah nak berdiri untuk buat solat jenazah. Lepas tu Pak Imam ke dapur nak tengok jenazah dah siap dimandikan dan dikafankan atau belum. Tak lama kemudian Pak Imam muncul semula dengan wajah yang pucat. Kenapa Imam? Tanya Datuk TJ. Pak Imam ajak Datuk TJ ke tepi tingkap. Kata Pak Imam, Hajah Safiah bagi tahu masa jenazah dimandikan, dari lubang hidungnya keluar macam nanah. Dari lubang pusatnya pula keluar benda halus macam benang warna hitam. Bila jatuh atas batang pisang, terus bergerak-gerak masuk ke dalam batang pisang dan keluar semula dalam jumlah yang banyak, lalu gigit kulit mayat. Bila kena air, benda tu hancur jadi air warna hitam macam air limbah dan baunya sangat busuk. Dari mulutnya keluar buih. Nasib baik Hajah Safiah dan kawan-kawannya berjaya atasi dengan tenang hingga jenazah dikafankan. Kemudian Pak Imam pelawa orang kampung untuk solat jenazah. Lepas solat, jenazah pun diturunkan dari rumah dan diletakkan atas pengusung. Ketua kampung pilih 12 orang pemuda yang berbadan tegap dan sasa untuk usung jenazah secara bergila-gila hingga sampai ke liang kubur. Tapi Syam beritahu ketua kampung, lebih kurang 2 rantai nak sampai lubang kubur. Dia nak pikul pengusung jenazah sebelah kanan. Itu amanat isterinya. Kalau itu amanat arwah isteri kamu, kami taklah, kata ketua kampung. Namun Datuk TJ terasa macam ada sesuatu dengan permintaan Syam tu. Beberapa minit kemudian, ketua kampung suruh 4 orang pemuda berdiri dekat 4 penjuru pengusung. Bila mereka nak angkat, pengusung tu tak bergerak langsung sampai berkerut muka mereka. 3 kali mereka cuba angkat, tetap tak boleh juga. Orang sekeliling mula rasa pelik. Ada yang membantu tapi hasilnya tetap sama. Berat sangat jenazah tu. Kemudian ketua kampung, Pak Imam,
Haji Basilam dan Datuk TJ berbincang dan buat keputusan biar mereka berempat yang angkat, tapi tetap tak boleh angkat juga. Akhirnya Datuk TJ suruh semua yang ada dekat situ sama-sama usung jenazah ke tanah kubur. Setelah lebih dari 100 orang berpadu tenaga, barulah pengusung tu berjaya dipikul. Semakin dekat nak sampai ke tanah perkuburan, pengusung semakin berat. Ada yang sakit bahu sampai terseliu, yang pening dan muntah-muntah pun ada. Ketua kampung suruh mereka yang sakit bahu dan muntah-muntah supaya pulang ke rumah. Takut apa-apa jadi pula nanti bila mereka sampai dekat tanah perkuburan. Masa rombongan tu masuk ke jalan kecil menuju kawasan perkuburan, hari semakin suram. Tak lama lagi senja akan berlabuh. Lebih kurang beberapa ela lagi nak sampai ke lubang kubur. Ketua kampung panggil si Syam untuk tunaikan amanat arwah isterinya. Sebaik saja kayu penganda berada dekat atas bahu Syam, muka dia yang muda terus bertukar jadi tua, macam orang berumur 70 tahun hingga 80 tahun. Tak ada sesiapa berani tegur. Turunkan dekat sini. Pak Imam arahkan supaya pengusung diletakkan agak jauh dari lubang kubur. Bila pengusung diletakkan atas tanah, wajah Syam berubah seperti sedia kala. Kain penutup pengusung segera dibuka dan mayat dikeluarkan dengan berhati-hati, lalu diturunkan ke dalam lubang kubur. Lepas Pak Imam pastikan kedudukan mayat dalam kubur betul, tanpa buang masa, tanah di tebing kubur dijatuhkan perlahan-lahan. Sebaik saja tanah timpa papan keranda, tiba-tiba papan keranda terbuka dan mayat terus terangkat ke permukaan. Masa mayat tu terangkat, batu-batu gunung yang sebesar ibu jari kaki orang dewasa muncul dari sebelah kanan dan kiri lubang kubur. Terdengar bunyi deru angin yang kuat. Yang peliknya, daun pokok yang berada dekat kawasan kubur tu tak bergerak langsung. Suasana semakin beransur gelap. Mayat terus terapung-apung di permukaan lubang kubur. Sebahagian penduduk kampung yang mula cemas dan takut segera tinggalkan kawasan perkuburan. Bila tengok keadaan dah jadi huru-hara, Datuk TJ suruh Pak Imam kepalkan tanah sebesar penumbuk dan bagi pada dia. Dari tanah asalmu kepada tanah juga kamu dikembalikan. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat atasi kuasa Allah. Tiada siapa yang berhak atas roh ini melainkan Allah. Disebabkan mayat yang terapung tu dekat dengan Datuk TJ, dia terus letakkan tanah yang dah dikepal tu atas pusat si mati. Dengan izin Allah, perlahan-lahan mayat yang terapung tadi mula menurun. Bunyi deru angin pun berkurangan. Akhirnya mayat kembali ke dalam lubang kubur. Tutup, kata ketua kampung. Lepas tu cepat-cepat mereka kambus tanah kubur tu. Tak sampai sejam, kubur berjaya ditimbus. Keadaan sekitar semakin beransur gelap. Yang tinggal dekat tanah perkuburan tu sekarang dalam 15 orang. Yang lain semua dah angkat kaki. Sebelum baca talqin, Syam minta nak pacakkan ranting dekat bahagian kepala dan kaki kubur tu. Tak sampai 5 minit Syam pacak, daun dekat ranting terus layu dan terbakar. Jangan pedulikan kalau Syam minta buat itu buat ini. Banyak buruk dari baiknya, kata Datuk TJ. Masa Pak Imam baru nak baca talqin, Syam datang dekat Pak Imam dan bagi tahu dia nak letak sekuntum bunga atas kubur isterinya. Kali ni Pak Imam tak layan. Jangan dilayan. Dia sengaja nak lambat-lambatkan kerja kita. Dia ada muslihat. Kamu dengar apa yang dia kata, Syam? Dengar. Pak Imam terus mulakan bacaan talqin. Lepas habis baca talqin, hari dah senja. Keadaan sekitar bertambah gelap. Sebelum tinggalkan kawasan tanah perkuburan tu, ketua kampung pastikan anak buahnya cukup bilangannya dan minta mereka semua jalan berbaris pulang ke rumah nanti. Haji Basilan jalan paling depan, Pak Imam dekat tengah, ketua kampung dekat belakang Syam, Datuk TJ orang paling last sekali. Sekarang kita bergerak, kata ketua kampung. Mereka pun bergerak tinggalkan kawasan perkuburan. Disebabkan Datuk TJ dekat belakang sekali, sebelum melangkah, dia toleh ke arah kubur untuk kali terakhir. Datuk TJ tengok pengusung yang dibuat dari buluh tu nampak macam bergerak-gerak. Datuk TJ perhati sekali lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu yang terkeluar dari mulut Datuk TJ. Memang betul, pengusung jenazah tu bergerak dan terangkat paras pinggang. Ini semua permainan syaitan, kata Datuk TJ sambil ludah ke sebelah kiri. Perjalanan diteruskan. Setiap 5 minit atau 6 minit, Datuk TJ toleh ke belakang. Pengusung jenazah tu masih ikut dia lagi. Bila sampai dekat gigi jalan besar, sekali lagi Datuk TJ toleh ke belakang. Pengusung jenazah tu dah gaib entah ke mana. Dekat tepi jalan besar, penduduk kampung mula berpecah bawa haluan masing-masing. Kalau macam tu, kami minta diri dulu. Lagipun hari dah dekat maghrib, kata Pak Imam. Lepas bersalaman, Pak Imam dan ketua kampung pun beredar. Tinggallah Datuk TJ, Haji Basilam dan Syam dekat situ. Macam mana dengan kamu, Syam? Nak balik rumah atau ikut kami? Kata Datuk TJ. Syam tak menjawab. Dia tercegat je dekat tepi jalan sambil dongakkan muka ke langit tengok gumpalan awan yang bergerak. Syam nampak resah semacam. Lepas tu Haji Basilam pula tanya, sama juga,
Syam diam je. Akhirnya mereka buat keputusan tinggalkan Syam dekat situ. Budak tu memang pelik, kata Haji Basilam. Masa Datuk TJ dan Haji Basilam melintas bawah pokok besar, mereka terdengar suara jeritan Syam. Mereka terus berhenti. Bila mereka toleh ke belakang, mereka nampak Syam berlari ke arah mereka sambil menjerit. Dekat tangan kanannya ada sebilah keris belok 7. Dari mana dia dapat keris tu pun mereka tak tahu. Syam yang macam dirasuk hantu tu terus serang Datuk TJ dan Haji Basilam. Dengan tangkas, Datuk TJ lompat ke kanan, Haji Basilam lompat ke sebelah kiri. Syam terlajak ke depan, kaki kirinya tersepak akar pokok dan tersungkur jatuh ke atas tanah. Tapi sepatah kilat dia bangun, berdiri tegak dengan matanya meliar pandang ke kiri dan ke kanan. "Kamu!" jerit Syam dan serang Datuk TJ. Sebelum boleh Datuk TJ tak nak bertindak balas. Dekat 20 minit Syam menyerang. Tak nampak langsung muka dia letih, malah nampak semakin bertenaga dan bersemangat. Tak putus-putus serang Datuk TJ. Tapi serangan dan tikaman tu langsung tak kena Datuk TJ. Hari bertambah gelap. Dalam beberapa saat lagi waktu maghrib akan masuk. Ketika itu serangan Syam beransur kurang. Makin lama kekuatannya makin lemah. Keris belok 7 terlepas dari genggaman, jatuh terpacak atas tanah. Dia dah kehabisan tenaga. Akhirnya Syam jatuh di pangkal pokok besar, terlentang dengan nafas turun naik, matanya renung langit. Datuk TJ terus datang dekat Syam. "Kamu balik saja ke rumah. Maafkan saya pakcik. Aku maafkan kamu. Apa yang kamu buat di luar kawalan kamu. Tadi saya dengar macam suara isteri saya suruh bunuh pakcik. Saya tak tahu macam mana keris ni boleh berada dalam tangan saya. Sudahlah, kami balik dulu. Silakan, lepas pakcik berdua balik, saya balik sendiri." Sayup-sayup terdengar azan maghrib berkumandang dari masjid. Haji Basilam dan Datuk TJ terus tinggalkan Syam yang terkapar di perdu pokok besar. Sampai rumah, Datuk TJ dan Haji Basilam bersihkan diri, kemudian tergesa-gesa menuju ke masjid untuk solat maghrib. Haji Basilam akhiri cerita tentang penghuni kubur misteri yang dipanah peti itu. TJ dan Andi saling berpandangan. "Sungguh menakjubkan," kata Andi. "Itulah kuasa Allah," jawab Haji Basilam. Disebabkan dah terlalu lama duduk, TJ terus bangun bergerak ke ambang pintu dan berdiri dekat situ, renung ke halaman rumah. Tiba-tiba Syam datang ke rumah cari Haji Basilam dan Datuk TJ. Dia nampak resah semacam. Haji Basilam muncul dan pelawa Syam naik ke rumah. "Tak payah pakcik. Mana pakcik lagi satu?" "Ada dekat dalam." "Kenapa? Kamu nak jumpa dia ke?" "Ya, ada hal mustahak. Saya perlukan pertolongannya." "Baiklah Syam, biar aku panggil dia." Haji Basilam terus masuk dalam panggil Datuk TJ. Tergesa-gesa Datuk TJ keluar dari bilik lalu berdiri dekat muka pintu. "Apa halnya Syam?" tanya Datuk TJ. Tapi Syam tak nak cakap dekat situ. Dia suruh Datuk TJ dan Haji Basilam ikut dia balik ke rumah. Kemudian Datuk TJ dan Haji Basilam masuk ke tengah ruang rumah. Mereka macam berbincang sesuatu. Tak sampai 10 minit, Datuk TJ dan Haji Basilam kembali ke muka pintu. "Baik, kami boleh ikut dengan syarat budak berdua ni mesti ikut sekali," kata Datuk TJ. "Boleh," kata Syam. Mereka pun mulakan perjalanan ke rumah Syam. Syam yang berada dekat depan sekali berjalan cepat tanpa toleh ke belakang. Tiba-tiba Haji Basilam dan Andi rebah dalam keadaan tertiarap. Cepat-cepat Datuk TJ dapatkan Haji Basilam. TJ pula menerpa ke arah Andi. Syam tak peduli dengan apa yang jadi. Dia tetap teruskan langkah. TJ terus picit badan Andi sampai tenaganya pulih dan boleh duduk. Haji Basilam pun sama, dah boleh duduk dan buat senaman kendurkan urat. Badan mereka berdua dibasahi peluh macam orang mandi. Datuk TJ bersuara, "Kamu berdua balik saja ke rumah. Biar aku dengan Tama ke rumah si Syam. Saya tak ada apa-apa, cuma kepala terasa pening, perut memulas dan tekak terasa loya." Yang peliknya, Andi pun alami keadaan yang sama. Syam dah lesap entah ke mana. Lepas Datuk TJ berbincang dengan Haji Basilam, akhirnya Haji Basilam setuju untuk pulang ke rumah dengan Andi. Maka TJ dengan Datuk dia terus ke rumah Syam. Dengan senyuman, Syam sambut kedatangan TJ dengan Datuk dia dekat bawah pokok pauh yang jadi sempadan antara tanah milik arwah isterinya dengan tanah penduduk kampung yang lain. "Kenapa tunggu dekat sini? Jauh juga dari rumah kamu Syam. Aku tak nak bincang dekat bawah pokok ni. Cari tempat lain." "Dekat mana pakcik?" "Dekat rumah kamu." Syam terdiam. Bila dia nampak Datuk TJ angkat kaki kanan nak langkah sepadan masuk ke tanah arwah isterinya, cepat-cepat Syam peluk Datuk TJ sambil tarik ke belakang. Mereka berdua rebah di perdu pokok pauh. "Maafkan saya pakcik, saya buat macam ni untuk keselamatan diri pakcik," kata Syam. Kemudian Syam suruh Datuk TJ bertinggung dan renung ke arah tanah arwah isteri dia. "Nanti pakcik nampak perbezaan antara tanah arwah dan tanah orang lain yang kita pijak," kata Syam. TJ dengan Datuk dia terus bertinggung dan memang betul. Bila perhati ke arah tanah arwah, nampak tanah tu berombak, turun naik dalam paras antara 1 dan 2 inci. Macam ada sesuatu yang tolak dari dalam bumi. Lama juga Datuk TJ perhati. Dada TJ mula berdebar dan rasa cemas. Tapi disebabkan Datuk dia ada dekat sebelah, rasa takut tu jadi kurang.
Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.